Apakah benar kita berada pada ekonomi yang on track ataupun macam mana? Dia yang ini dia nanti akan ada orang yang tambah yang geng-geng PN yang menonton ni kan, dia malas nak belajar, dia malas bangkang nak segalanya. faham. Jadi dia kalau saya terang panjang sikit, dia kata yang ini tak ada, panjang berjela-jela. Perkara yang rumit seperti ekonomi ini memanglah mempunyai perspektif yang berbeza-beza. Saya bila masuk dan kita kena angkat sumpah rahsia kerajaan semua, jadi kita nampak lebih banyak data dan juga perangkaan yang sebelum ini kita tak nampak. Dari segi keadaannya, dia hampir sama seperti yang kita lihat di luar. Dia tidak ada perbezaan. Sebab tu saya selalu sebut angka adalah angka lah. The number is a number, kan? Cuma pemahaman dan perspektif itu yang lebih, saya ingat ada lebih banyak pencerahan bila kita di dalam yang boleh memberi saya lebih ruang untuk memikirkan macam mana kita nak menangani masalah-masalah ini, kan. So contohnya, kalau soalannya apa keadaan ekonomi sekarang, kan, memang betul pertumbuhan itu kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain, itu pun orang ramai kena faham apa sebenarnya maksud 4%, 3%. Kajian akan kata kita on track 4%, kita on track 3%. Orang biasa tak faham sebenarnya, dan itu masalah sebelum ini kerana komunikasi mengenai ekonomi itu disampaikan dalam bahasa dan perspektif di kalangan ahli ekonomi yang mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam mengenai ekonomi. Jadi 3% pertumbuhan KDNK ada makna kepada mereka, 4% pertumbuhan KDNK ada makna kepada mereka, kan. Tapi kepada rakyat biasa dia tak ada makna apa-apa, kan. Jadi kalau dilihat kepada prestasi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu memang seperti yang dirancang lah. Maksudnya tahun 2022 besar kemungkinan kita mencecah sehingga 8%, kan. Jadi 8 tu nampak tinggi, tapi kesejahteraan rakyat dan kemampuan kerajaan membantu rakyat, dia bukan terletak kepada pertumbuhan ekonomi semata-mata. Dia juga terletak kepada 2-3 perspektif yang berbeza. Pertama, contohnya, kedudukan aliran tunai dan keupayaan kewangan kerajaan untuk terus melabur dalam infrastruktur, dalam pendidikan, dalam sektor-sektor perkhidmatan seperti kesihatan kepada rakyat. Dia juga aliran dan kedudukan kewangan kerajaan ini menentukan sama ada kerajaan ada ruang untuk campur tangan. Contohnya, kalau ada kenaikan harga yang mendadak, adakah kita ada lebih ruang untuk bagi subsidi dan sebagainya. Kedudukan aliran tunai dan kewangan kerajaan ini, walaupun ada saling kait dengan saiz ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dia berkadar pada tahap yang berbeza-beza. Apa yang menentukan kedudukan tunai dan kedudukan kewangan kerajaan? Dia soal berapa banyak cukai yang dia boleh kutip, berapa banyak jenis dan aliran pendapatan yang masuk kepada kerajaan. Jadi bab itu saya lebih terkejut di dalam daripada yang saya lihat di luar. Baik. Kerana keadaannya itu lebih merunsingkan daripada pemahaman saya di luar. Maksudnya fiskal. Yang itu yang selalu disebut fiskal. Kedudukan fiskal kerajaan yang kat luar tu fiskal kan.
kedudukan fiskal ni maksudnya berapa banyak duit kerajaan ada. Contoh yang paling baik untuk difahami ialah soal gaji pekerja dengan keuntungan syarikat dan perniagaan syarikat. Orang ramai mesti faham yang saya dulu pun ada pekerja yang cakap bukan sinilah, company lain lah kan, yang kata company nampak hebat, nampak untung banyak, nampak makin besar, tapi gaji aku tak naik. Kan, dia sama juga dengan kerajaan. Ekonomi itu berkembang, perkembangan ekonomi dia bergantung pada beberapa perkara, perbelanjaan kerajaan, perbelanjaan orang ramai, pelaburan. Yang itu maksudnya lebih banyak berbelanja, lebih banyak berlaku, ekonomi saiz itu makin besar kan. Tetapi ekonomi yang makin besar, tumbuh pada kadar tertentu, tak semestinya semua itu menjadi hasil daripada kerajaan. Kerana kerajaan, contohnya sekarang, komponen paling besar pendapatan kita ialah pendapatan cukai, daripada cukai pendapatan kan. Sama ada cukai pendapatan rakyat ataupun cukai pendapatan syarikat. Kalaupun ekonomi berkembang tapi syarikat nampak tak untung, dia tak bayar cukai. Dia tak boleh bayar cukai sebab dia tak untung. Kalaupun ekonomi berkembang tapi jumlah rakyat yang gaji dia makin tinggi, tak ramai, maka cukai pendapatan kepada kerajaan itu kecil. Jadi kita ada masalah itu sedikit sebab kalau dilihat secara perbandingan dengan rantau ASEAN contohnya, kita antara nombor 3 paling bawah tau. Dari segi peratusan pendapatan cukai kepada kerajaan berbanding dengan saiz ekonomi. Jadi kita dalam 11.4% saya ingat, average ataupun purata ASEAN lebih kurang 15%. Jadi maksudnya negara lain, purata di ASEAN ni, kalau ekonomi dia besar ini, katakanlah ekonomi dia 1 trilion, dia dapat 150 bilion hasil cukai. Jadi kalau kita sekarang, kalau ekonomi kita saiz dia 1 trilion, kalau 11.4%, kita hanya dapat 114 bilion. Ada lebih kurang 30 bilion tau, lagi kurang. Kalau dilihat kepada negara-negara maju, keadaannya lagi tinggi. Sebab secara purata, peratusan pendapatan kerajaan kepada saiz ekonomi dalam bentuk cukai di negara-negara maju dia sampai 25%, 30%. Jadi ekonomi lagi besar, kerajaan lagi banyak wang. Bila kerajaan lagi banyak wang, macam-macam kerajaan boleh buat lah. Jadi bab itu, perspektif kedudukan fiskal kerajaan adalah sesuatu yang lebih rendah daripada yang saya lihat di luar. Sebab itu saya dalam tadi saya ada satu persidangan dengan ekonomis yang dikumpulkan oleh satu bank kan. Salah seorang daripada pimpinan kanan ekonomi di negara kita minta saya sampaikan salam kepada Perdana Menteri. Saya tak jumpa Datuk Seri Anwar lagi kan. Sebab dia kata Perdana Menteri nampak penat sangat. Memang nampak penat lah sebab duit, bila tengok duit tu, maksudnya kalau kita sendiri pun gaji kita tu tak berkembang sangat, tapi perbelanjaan makin tinggi, sudah tentulah kita ada lebih ruang untuk kita mengaturkan, menguruskan, melabur makin rendah kan. So itu satu perspektif yang perlu difahami, bahawa walaupun ekonomi kita lebih berdaya tahan daripada yang difikirkan, perkembangan ekonomi nampak yang selalu disebut on track, tapi kita ada kelemahan-kelemahan seperti itu yang diperbaiki supaya sedang kita memacu ekonomi supaya terus berkembang, tapi kita juga kena pastikan hasil kerajaan, perbelanjaan kerajaan itu diuruskan dengan lebih baik.